Didik TV KPM. Okey, Chris. Kita akan tengok apakah itu 5R. Sebab tajuk kita pun berkaitan dengan 5R ya. Okey. Apakah itu 5R? Okey, 5R ni kita nampak ada 5 simbol R yang mana kita guna untuk ni dalam bahasa Inggeris ya. Reuse, repair, rethink, recycle dan juga reduce. Jadi kita akan tengok satu persatu ini apa yang dikaitkan dengan apa yang dikatakan ataupun dimaksudkan dengan setiap satu R ini ya. Okey. Pertama sekali ya, reduce ataupun kurangkan. Mengurangkan penggunaan barangan yang tidak boleh dilupuskan. Okey, di sini kita boleh nampak ada gambar plastik ya, gambar bekas plastik dan juga gambar polistiren ya. Dan dekat sini, okey, saya nak tanya dengan murid-murid saya. Okey, apa barangan yang kita boleh ganti ataupun contoh barangan yang boleh kita kategorikan dalam reduce ataupun kurangkan? Okey, bagaimana Wishagan? Boleh jawab Wishagan? Ya, cikgu. Ya. Contohnya, mengelakkan daripada menggunakan beg plastik, malah menggunakan beg kain atau beg kita semula. Okey, bagus ya. Dan ini merupakan satu daripada contoh bagus Wishagan. Beg plastik merupakan satu contoh daripada yang dalam kategori kurangkan, kerana beg plastik ini dia tidak akan luput dengan senang ya. Dia akan mengambil masa lebih kurang 450 hingga 1000 tahun untuk dia urai sebenarnya. Wow, lamanya je. Ya, betul. Even katakan botol kaca dia akan mengambil 1 juta tahun sebenarnya untuk diuraikan ya. Jadi kita perlu kurangkan barangan ini. Yang kedua adalah guna semula ataupun reuse. Okey, menggunakan semula sesuatu barangan, bahan atau produk. Okey, saya tunjukkan gambar di sini di mana kita nampak ada beg kain ataupun beg kitar semula dan juga contohnya tayar. Okey, ini merupakan barangan yang mana kita boleh guna semula. Okey, bagaimana? Okey, Cashwin. Okey, boleh bagi saya satu contoh barangan yang kita boleh reuse ataupun guna semula? Contoh barang ini adalah balang kaca. Barangan kaca yang mana kita boleh guna semula ya, tak payah dibuang, maknanya kita boleh ubah suai ataupun kita gunakan barangan kaca tu dijadikan sebagai satu produk ya. Okey, seterusnya kita tengok R yang lain adalah recycle ataupun kitar semula, yang mana kita mengitar semula barangan yang telah digunakan untuk dijadikan barangan lain yang boleh digunakan semula. Contohnya saya letak kat sini gambar tisu dan juga surat khabar, di mana barangan-barangan ini kita boleh ubah suai jadikan satu barangan yang baru. Ya. Okey. Yang seterusnya adalah rethink ataupun fikir semula, di mana kita kena berfikir dahulu sebelum menggunakan atau membuang sesuatu barangan. Biasanya apa yang berlaku adalah contohnya laptop ya, ataupun handphone, okey, telefon pintar sini kalau dah rosak kita rasa okey kita nak beli yang baru. Sebenarnya barangan-barangan ini mempunyai alatan-alatan mekanikal dalam alatan ini, jadi kita tak boleh buang sebarangan ya, sebab ia boleh juga mencemarkan alam sekitar. Seboleh-bolehnya kita kena fikirkan dahulu sebelum kita ingin melupuskan ataupun membuang barangan tersebut. Okey, seterusnya akhir sekali adalah repair ataupun kita baiki. Baiki alatan yang sudah mengalami kerosakan, biasanya contohnya barangan elektronik ya. Membaiki kerosakan barangan untuk mengelakkan pembelian barangan baru. Okey, saya nak tanya pada Lizin. Lizin, berikan saya contoh barangan yang selalu rosak dekat rumah awak. Barangan elektronik yang selalu rosak. Penghawa dingin. Penghawa dingin. Jadi dekat sini penghawa dingin ni boleh tak kita baiki dia semula? Seboleh-bolehnya kalau kita boleh baiki dan kita boleh gunakan barangan tersebut, kita akan teruskan menggunakan barangan itu supaya kita dapat mengelakkan daripada pembuangan, daripada membuangnya jadi sebagai sampah pula. Ya. Okey. Jadi ini merupakan yang saya maksud tadi 5R ya, 5R. Okey. Boleh ikut ya? Boleh cikgu. Bagus ah. Okey. Sekarang kita nak tengok. Okey, ini merupakan 2 contoh yang saya tunjukkan dalam gambar, contoh yang idea inovatif bagi pengekalan bumi hijau. Okey, Chris, boleh tak kita tengok barangan-barangan yang saya maksudkan sebagai barangan inovatif? Okey. Okey, Chris boleh pilih mana satu Chris nak tunjukkan? Yang ni cikgu. Cantik kan? Cantik. Boleh tak Chris teka itu diperbuat daripada apa? Kayu ke cikgu? Tak, bukan kayu, Chris. Bukan. Sebenarnya ia diperbuat daripada kertas sebenarnya. Surat khabar lama ya. Surat khabar lama? Ya, surat khabar lama ni digulung-gulung dan lepas dijadikan sebagai baku, betul kita
cat dia. Oh, okey, faham. Dia boleh tahan. Jadi kita boleh gunakan sebagai bekas. Ibu nak jadikan bekas tak telur pun boleh sebenarnya, Chris. Ya, nampak tak murid-murid? Cantik Cantik kan? okey. Yang lain, yang saya sangat suka adalah tabung. Tabung. Yang mana cikgu? Yang ni? Ya, betul. Tabung ni okey. diperbuat daripada tempurung kelapa sebenarnya. Jadi muka cikgu ni? Ya. Saya Okey. buatkan muka dia. Okey. Jadi bagaimana kita boleh, Nampak? maknanya barangan ini kita tidak perlu buang. Kita boleh ubah suai, jadikan satu produk yang kita boleh gunakan. Ya, dan ini untuk mengelakkan daripada menjadi sampah. Pembaziran. Ya, betul. Okey. Okey. Seterusnya Seperti ada- macam lagi ada apa, cikgu? Kabinesh ada katakan botol. Botol kaca botol kan. kaca. Jadi saya jadikan botol kaca ni sebagai tempat letak bunga. Okey. Yang ni cikgu apa? Itu adalah botol plastik yang diubah suaikan menjadi macam pasu. Cantik cikgu. Cikgu yang buat yang ni? Ini pelajar, murid saya. Murid-murid, Murid saya buat. Cantiknya. Dia tampar dengan batu tu sebenarnya tu. Dia ada cekarang kan, dia dah betul, lukis betul. ke atas, dia gunakan tali yang dah tak guna. Ya. Yang dalam dia botol air lah cikgu? Ya, botol air, botol yang besar tu. Ya. Botol tu dijadikan sebagai pasu bunga. Cikgu yang ni pula? Cuba Chris tunjuk sikit. Itu apa karakter watak kat mana tu, Chris? Yang ini Daripada Madagaskar. dari filem Madagaskar ni. Betul. I like to move it. Ya. Yang ni guna apa cikgu? Ya, ini diperbuat daripada cardboard, ya, cardboard Nampak? kotak ya, kotak biasa. Dan itu rambut-rambut tu sebenarnya apa dia? Oh, Penyapu, cikgu. yang daripada penyapu. Penyapu kan cikgu ini? Ya. Daripada penyapu yang dah memang dah rosak, dah tak boleh nak guna dah. Jadi kita tukarkan jadi macam maskot pula sebenarnya. Okey. Ya. Jadi ini merupakan di mana barangan buangan sebenarnya kita boleh hasilkan dia sebagai satu barangan yang memang cantik dan boleh digunakan untuk kegunaan seharian. Okey. Mari kita renungkan ya. Katakan tidak kepada plastik. Dewasa kini memang di mana-mana saja kita boleh nampak perkataan say no to plastik dalam bahasa Inggeris ya, ataupun katakan tidak kepada plastik. Jadi saya tunjukkan ada 4 barangan yang diperbuat daripada plastik, iaitu straw, beg plastik, botol plastik dan juga bekas makanan. Okey, sekarang saya nak tanya, soalan saya adalah senaraikan amalan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan penggunaan barangan plastik di atas. Jadi saya nak puji murid-murid saya. Okey, murid sekali adalah Vishagan. Okey, Vishagan, bagaimana anda akan menggantikan penggunaan straw plastik ini, Vishagan? Menggunakan straw yang dibuat daripada besi atau kertas. Hal ini kerana plastik akan mengambil masa yang lama untuk mereput. Bagus Vishagan ya. Vishagan saya rasa dia ada buat kajian sedikit tentang plastik ni ya. Okey, memang sekarang sudah ada straw yang diperbuat daripada besi ataupun kertas. Tapi saya rasa saya galakkan gunakan besi sebab kita boleh guna secara berulang. Ya. Kalau kertas sekali dah guna dia akan tak boleh dah guna, betul tak? Jadi Betul, kita ingin mengurangkan penggunaan kertas sebenarnya ya. Jadi kita lebih baik kita boleh gunakan straw yang diperbuat daripada besi. penyedut dibuat daripada besi. Okey, bagus. Okey, yang kedua yang beg plastik. Okey, Lizin. Okey, apa barangan yang kita boleh gantikan dengan beg plastik, Lizin? Kita boleh guna beg kita semula atau troli. Bagus ya, betul memang itu merupakan satu pandangan yang sangat bagus ya, sangat bernas. Maknanya beg plastik ni kita tukar ataupun kita gantikan dengan membawa bakul ataupun beg kita semula atau beg kain ataupun kita boleh bawa gunakan troli. Yang mana lebih boleh menyenangkan lagi dan juga kita akan ini boleh mengelakkan daripada menggunakan banyak beg plastik ya. Okey, yang seterusnya botol plastik. Okey. Kabinesh. Bagaimana kita gantikan dengan botol plastik, Kabinesh? Kita boleh digantikan dengan botol bebas BPA. Ya. Apa tu cikgu? Botol bebas BPA. Yang bekas botol yang mana dijual di pasaran di mana memang bila kita gunakan botol plastik itu dia tidak akan mencemarkan alam sekitar. Jadi kita boleh guna untuk jangka masa yang lama. Seperti botol plastik, botol minuman bila kita beli kita tidak boleh guna untuk jangka masa yang lama ya. Sebab itu boleh menjejaskan kesihatan kita sekiranya kita terus menggunakan botol plastik yang kita beli di luar. Macam ni tak boleh ya, kan cikgu? Betul, tak boleh sebenarnya. Sekali dah guna 2 kali, lepas tu kita kena lupuskan dia. Okey, sebab kita tak boleh guna. Ini akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, yang akhir sekali adalah bekas makanan. Yang bekas makanan yang dibuat daripada plastik yang biasanya kita pergi restoran, kita boleh nampak, kita akan dapat dalam bekas ini. Okey, Manggai Sri. Kita boleh ganti dengan apa, Manggai Sri?
Kita boleh gantikan dengan bekas sendiri, cikgu. Kita bawa bekas sendiri dari rumah ya. Boleh bawa tiffin carrier ke ataupun bekas Tupperware ataupun apa saja bekas makanan yang mana boleh tahan lama dan kita boleh guna untuk jangka masa yang lama dan secara berulang. Nampak? Jadi ini untuk mengurangkan daripada kita menggunakan plastik. Ya, sebab plastik ini menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, bagus ya. Murid-murid saya dapat memberikan respon yang cukup bernas. Okey, seterusnya kita tengok gambar ni. Ada gambar 3 mangsa haiwan ya, bagaimana keadaan mereka. Okey. Ayo, kesian sangat. Kesian ya, tengok penyu tu, tengok keadaan penyu, tengok ikan paus tu ya, Chris, dan juga tengok kesian burung ni tersangkut dekat leher dia. Okey. Jadi soalan dia adalah, jelaskan perasaan anda apabila melihat kematian haiwan di atas yang berpunca daripada barangan buangan dan berikan alasan anda. Okey, soalan pertama saya dah. Apakah perasaan anda? Okey, siapa nak jawab? Apakah perasaan anda, murid-murid? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Vishagan. Apa perasaan Vishagan? Saya berasa sangat sedih dan kecewa. Vishagan rasa sedih dan kecewa. Saya pun rasa sedih dan rasa marah, saya rasa kecewa. Semua perasaan yang saya ada bila saya nampak gambar ni ya. Dan kita tengok kenapa Vishagan awak rasa sedih dan kecewa, Vishagan? Kerana kejadian ini berlaku oleh manusia yang tidak prihatin dan tidak mengambil berat tentang hidupan akuatik. Sehubungan dengan itu, hidupan akuatik mati akibat daripada barangan buangan yang digunakan oleh manusia. Bagus ya, jawapan yang cukup teliti dan juga cukup memahami ya. Jadi dekat sini kita nampak. Jadi Vishagan telah memberikan penerangan tentang perasaan yang dia katakan, apa yang dia rasa melalui melihat gambar ini, dan dia telah menjelaskan kenapa dia rasa kecewa dan juga sedih. Kerana sikap ketidakprihatinan manusia terhadap alam sekitar dan juga hidupan yang ada di alam sekitar. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey, saya merasa sedih atau kecewa atau marah kerana hidupan akuatik ini akan pupus, dia akan mati. Ya, kelama-kelamaan kita tidak akan nampak ikan paus ni lama-lama disebabkan oleh pencemaran yang berlaku di laut, contohnya dengan pembuangan sampah-sampah ya. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku? Sikap manusia yang tidak perhatian. Saya rasa marah kerana sikap manusia yang tidak perhatian, sikap manusia yang mengabaikan alam sekitar dan juga pembuangan sampah di merata-rata tempat kerana sikap manusia yang membuang sampah merata-rata tempat dan menjejaskan hidupan liar. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, faham cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai apakah yang telah kita belajar dalam segmen ini, cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, daripada segmen pertama ni, apa yang kita nampak adalah kita telah mengenali apakah yang dimaksudkan dengan 5R ya. Jadi murid-murid sekalian di rumah, kita perlu mengamalkan 5R ni walaupun sedikit ya, sekecil mana pun, sebab kita ini dengan cara ini kita boleh membantu untuk menjaga ataupun memelihara alam sekitar kita daripada tercemar. Ini bukan saja melibatkan kepada tumbuhan, ia juga melibatkan manusia dan juga haiwan. Didik TV KPM